وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين عامة كافة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Sekali lagi kita berjumpa dan mudah-mudahan Allah taala akan golongkan kita dalam golongan orang-orang yang bersyukur, yakni melaksanakan apa jua yang diperintahkan Allah dan berusaha sebaik-baik mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, manusia paling agung, kekasih Allah. Moga-moga dengan memperbanyakkan ucapan selawat dan salam tersebut, kita juga akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin dan hadirat, mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah Ta'ala akan mengajari kita, menambahkan ilmu pengetahuan serta memberikan kefahaman agar kita dapat mendekatkan daripada Allah dengan jalan yang sebaik-baiknya, melalui jalan-jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita, insya-Allah. Pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini, suka sekali saya membawa tuan-tuan mengembara dalam kitab ataupun buku Apa Artinya Saya Menganut Islam, karangan Fathayakan, pada bab Saya Mestilah Muslim di sudut akidah. Kerana kita nak jumpa Allah Ta'ala pun dengan membawa akidah, hidup di dunia pun dengan berakidah. Moga-moga Allah Ta'ala akan memelihara akidah kita itu sampai ke akhir hayat, insya-Allah. Baik, Fathayakan menyebutkan di sini akidah yang benar dan sah adalah menjadi syarat pertama kepada pengakuan seseorang yang telah menerima Islam sebagai agama yang mengatur hidupnya. Akidah tersebut mestilah sejajar dengan apa yang telah termaktub dalam kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mestilah beriman dan mempercayai perkara yang telah diimani dan dipercayai oleh para salafus salih dan para imam yang telah terbukti kebajikan, kebaikan, ketakwaan dan kefahaman mereka yang tepat dan benar terhadap Islam. Itu muqaddimah berkenaan saya mestilah Muslim di sudut akidah kita. Untuk menjadikan akidah saya benar-benar diiktiraf sebagai akidah seorang Muslim, saya mestilah yang pertama mengimani dan meyakini bahawa pencipta alam sejagat ini ialah Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui dan tidak memerlukan pertolongan orang lain. Itu yang pertama, kita beriman, kita nak jaga akidah kita, bahawasanya benar-benar kita yakin, percaya bahawa alam yang kita diami ini, alam yang kita lalui hari ini ialah diciptakan oleh Allah yang maha bijaksana.
Itu yang tepatnya maha bijaksana, yakni tidak bodoh. Dan dalam erti kata, ilmu Allah Ta'ala itu tiada hadnya, tiada batasan. Bahkan kalau kita lihat lautan yang luas itu, yang Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Kahfi, yang akhir suratul Kahfi itu, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah Ta'ala firman kepada Nabi kita Muhammad, katakan kepada mereka, sekiranya lautan tu dijadikan dakwat, dijadikan tinta untuk menulis kalimah-kalimah Allah, untuk menulis tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya takkan habis, kata Allah. Walau ji'na, walaupun dakwat tadi ditambah lagi seumpama apa yang ada dalam di dunia ni, daratan dan dalam lautan tu, lautan luas lagi. Ya, macam kapal terbang jatuh. Saya pun heran, pasal apa mereka tak minta bantuan Ultraman? No, anak-anak kita dah pergi tengok Ultraman. Dan kajian mereka mengatakan kedalaman 3 km dalamnya lautan, makna dia cahaya matahari takkan sampai. Kalau kita guna gas yang biasa ni, boleh mati, pembuluh darah kita akan mati kalau nak sampai 3 km bawah. Kecanggihan manusia yang hebat macam mana pun, Allah Ta'ala lebih mengetahui segala-galanya. Berita tadi 41 jam masih belum diketahui di mana. Kita pun sedih lah, no? Rasa sedih lah, kita tak alami macam tu, tapi kita merasai akan kesedihan tu. Allahu alam di mana. Tu canggih manusia, no? Tapi hebat lagi Allah Ta'ala. Ada satu cerita, satu ketika dulu, ada pesawat yang jatuh dalam hutan ganja, tak dapat dikesan. Pasal apa? Daun ganja tu mempunyai satu jenis bahan yang boleh menyekat gelombang. Hebat tak Allah Ta'ala buat? Jatuh dalam ladang ganja, daun ganja. Sebab tu siapa kena ganja pening, kena abang kata Allah Ta'ala hebat lagi, tak boleh dikesan radar. Tu bukan benda main. Siapa kena ganja tu sebab tu dia seronok, sebab tak boleh dikesan. Jadi Allah Ta'ala maha bijaksana. Sekiranya kita nak tulis apa jua yang Allah Ta'ala ciptakan ini, takkan habis. Takkan habis apa? Tak habis lagi nak tulis kalimah-kalimah tanda-tanda kebesaran Allah. Dakwah dah habis. Walau ji'na bimithlihi madada. Kalau ditambah lagi lautan yang seumpama macam tu juga sebagai dakwah, takkan habis. Tu maha bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha mengetahui dan tidak memerlukan pertolongan orang lain. Tak ada siapa pun yang menolong Allah. Siapa yang bantu? Tak ada siapa. Teori Big Bang, no? Bagaimana Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi? Allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, di ruang angkasa yang kita tahu, yang kita tak nampak, yang kita nampak, dalam masa 6 hari. Waktu ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita 6 hari, kita tak sampai seminggu lagi lah. Ikut kita 24 jam sat saja. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui akan segala-galanya, Dia yang menciptakan. Bayangkanlah kenapa Allah Ta'ala buat itu. Lautan yang luas, siapa nak pi?
Tapi Allah Ta'ala sebut benda, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, apa-apa yang kau ciptakan batila, bukan sia-sia. Ikut logik akal, kenapa Allah Ta'ala buat lautan luas ni? Siapa nak pi? Itu hak Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina azabannar, maka hindarilah kami daripada azab api neraka. Yang bahangnya kita tak dapat dan tak sanggup untuk nak mengharunginya. Kenapa Allah Ta'ala jadikan? Macam kita atas muka bumi lah. Dulu ni kawasan apa? Estate no. Fikir-fikir apa Allah Ta'ala buat? Lah tempat kita tidur, tempat kita kencing, tempat kita berak, rumah elok kami. Bayangkanlah, benda sesuatu yang tak tercapai oleh akal fikiran manusia hari ini berlaku. Hari ini dah jadi bandar moden. Madinah bandar moden. Hebat dah. Nampak dah Allah Ta'ala buat tidak sia-sia. Nyamuk, kenapa Allah Ta'ala ciptakan nyamuk? Hingat kacau orang, tapi tumbuhnya kilang-kilang ubat nyamuk. Riset, siapa tak beli? Tiap-tiap hari bunuh nyamuk, menjadi pembunuh. Nampak tak? Kita nak boleh hilangkan nyamuk, hilang nyamuk, kilang tutup kilang tu. Pekerja dia siapa? Orang kita. Kilang riset, baygon dan sebagainya. Nampak tak? Allah Ta'ala buat bukan sia-sia. Nak kaji tu pun berapa tahun. Tengok burung-burung yang Allah Ta'ala buat, burung hijrah, terbang berapa ribu kilometer, di tengah melintasi lautan luas, tak turun singgah pun. Tapi Allah Ta'ala buat kepada binatang yang cukup hebat. Dia bukan duk rehat pun, duk kepak tu. Tambah di lautan angin kuat, duk gitu lah, mengimbangi badannya. Tak ada asal lengoh. Kita cuba buat itu, bukan bidang kita. Tapi nampak dah Allah Ta'ala buat dari satu tempat ke satu tempat yang burung boleh pi tu, Allah Ta'ala bagi ilham kepadanya sampai di daratan dan tempat tujuan. Di Kuala Gula, siapa biasa pi? Hutan bakau, tempat boleh kata burung-burung daripada dunia luar akan datang hingga ke situ. Awak mereka tahu kan? Dah, Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka. Tahun depan mai pula, lepas tu balik mai pula. Kalau ikut kita ni, tak ada GPS bukan mampu yang tu. Tu pun megah GPS. Hang ni bengong lah. Lah ni GPS dah, tekan GPS. Al-Quran haram tak percaya pun. Tekan GPS tu, taat sungguh. Taat ni abang GPS kita slow. Boleh mangkuk ayun slow, dia ikut. Wahai mangkuk ayun, turn the left, dia ikut. Tapi kalau Al-Quran kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, duk don ke tu, buat dek je. Itu dia, nampak tak? Bahawasanya benda yang dicipta oleh manusia lebih lagi diagung-agungkan daripada ni. Akidah kita nak jaga ni. Allah Ta'ala buat alam semesta ni, dia suruh kita fikir apa-apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Tapi kita tak nampak, kita agungkan. Tengok hari ni kapal terbang yang dicipta oleh manusia dengan teknologi yang hebat, orang kata. Tapi siapa yang maha berkuasa? Siapa lagi? Kalau tak ada angin, kapal terbang boleh naik? Dah, ambuh pi jet nak tambah pun. Bapak jet tak naik juga. Tapi dengan kuasa angin, Allah Ta'ala izinkan kapal terbang tu boleh naik. Ada satu ketika saya naik kapal terbang. Tuan-tuan saya naik tak? Naiklah sekali. Apa pun tak mahu naik langsung ni. Saya pun pasal naik, pasal pergi ngaji. Tidak tobat tak naik, dia naik bas buruk tu lah. Nak sampai kat Penang dia jadi macam sebab apa? Tekanan udara. Rasa macam nak mampu dah. Pakak jerit dia kata. Ada seorang budak Kelantan yang tahu, driver silap tekan kelas dia kata. Boleh buat lawak lagi. Dia kata driver silap tekan kelas. Nak sampai dah, nak turun dah. Dia pusing macam ni, dia jadi kata Allahu Akbar. Jangan main. Itu kuasa Allah. Kemudian kita tengok di Negeri Sembilan, jalan highway pedas kan, ada angin lentang. Fikir-fikir ukur akan datang apa angin lentang. Rupanya angin lentang cukup bahaya. Sahabat karib saya kena dah, koma setahun, arwah dah, kena angin lentang. Naik motor,
Kita ingat menentang apa angin lintang ni? Rupanya angin yang merentangi jalan. Dia kena tengah malam, jatuh dalam parit tepi tu, pergi jalan highway lah, koma setahun, duduk di Johor, nikah dengan orang Johor, kemudian hospital Johor, muak arwah dah. Tu dia kehebatan yang Allah Ta'ala buat sikit saja angin. Siapa boleh nak halang? Tak. Amai pilah apa pun. Allah kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu maha kuasanya Allah SWT. Kenapa kita masih berbangga-bangga dengan kehidupan manusia sehingga kita tidak ada kesempatan untuk menjaga akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan memain. Kemudian disebut lagi, kesemua ini dapat dibuktikan melalui keindahan, kerapian dan keselarasan alam ciptaan Allah. Dia bukti dia apa? Ulama sebut di sini melalui keindahan. Manusia semua nak indah hari ni. Cuba tengok orang kaya, dia buat apa di rumah dia? Dia buat landscape, air jadi-jadian. Pasal apa? Dia balik, dia tengok, dia dengar bunyi angin, bunyi ayak gerak-gerak. Bunyi ayak saja menenangkan fikiran. Sebab tu di syurga pun ada ayak. Allah Ta'ala buat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Sungai arak, sungai susu, sungai madu. Di rumah kita buat guna karan. Landscape, ada ikan. Balik susah-susah hati, kata letih kerja, pergi duduk belakang tu, dengar, duduk semang ikan. Nak wayar putih dah. Nak wayar putih dah. Dia semang ikan, semang dengan pokok. Nampak tak bahawasanya manusia juga nak kepada keindahan. Hak lain mah ditebang habis dah. Ni hutan-hutan ni dulu tebang habis dah. Buat rumah. Bukit-bukit botak habis dah. Ditebang pokok-pokok dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala buat situ, nampak keindahan. Kita tangkap gambar, segok. Macam orang ahli fotografi. 2-3-4 orang pergi mana ni? Pergi lautan buat apa? Tangkap gambar burung, tangkap gambar serangga, tangkap gambar macam-macam. Kemudian boleh buh dalam frame, kemudian dijual. Orang nampak sesuatu yang indah, kemudian dia rasa ini kenikmatan Allah Ta'ala nak abang. Allah Ta'ala buat yang begitu indah. Lautan-lautan yang hanya diletakkan sebatang pokok nyok, pokok kelapa. Matahari terbenam, cukup indah. Nampak dari situ Allah Ta'ala buat. Yang manusia ni hanya melihat, cantik namanya syok. Padahal kita bila tengok itu, subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan benda tu yang kita tak boleh buat. Tapi kita cun gila. Masya Allah, budak-budak lah ni cun gila. Satu kalimah yang tidak baik, bahkan benda makruh lah. Nak sebut cun betul gila pula. Sebutlah subhanallah. Lihat keindahannya Allah Ta'ala buat. Kemudian kerapian, betapa rapinya Allah Ta'ala buat. Dia susunnya rumput rampai dan sebagainya. Rapi dah, rapi. Tuan-tuan cuba ronda kok bendang. Ni tak ada bendang, pilah bendang-bendang kok belah Pinang Tunggai tu kan, kering kontang. Tapi kenapa di tengah-tengah parit tu ada tumbuhan yang bernama rumput hijau? Mai mana? Padahal hak lain semua kering kontang. Kenapa Allah Ta'ala tumbuhkan yang begitu hijau, yang hanya menyerap air embun di waktu malam dan pagi? Allah Ta'ala susun begitu rapi. Kenapa Allah Ta'ala buat? Wallahu a'lam. Ciptaan Allah yang begitu hebat, rapinya. Gunung Ganang disusun begitu elok, Bukit Bukau disusun begitu elok. Tetapi datang manusia nak menunjukkan kehebatan dia, dia rekah habis bukit-bukit. Gunung Ganang dia rekah habis. Akhirnya kedudukan bumi tidak seimbang. Allah Ta'ala buat bukit dan Gunung Ganang itu sebagai pasak, paku bumi, untuk menyeimbangkan keadaan muka bumi. Tapi kita dah buat lautan-lautan dipenuhkan dengan perkara-perkara yang tidak baik. Sampah sarap. Orang Melayu kita ni kadang-kadang fikir aku tak guna. Dia makan buah muktan, dia lempak kulit luar pada kereta. Dia makan kuci, dia lempak habis. Ya Allah, parit mana yang bersih? Parit mana yang bersih? Cuba kita tengok. Di Muara sampah berlambak. Dengan driver lah, dengan tuala wanita pun dipelempak sana. Ada saya tengok
Satu tempat tu rumah dia berhadapan dengan Kuala Muara. Dia boleh mesti awin cium pum je tu. Kalau anak aku pun nampak selerak, tapi orang tua. Makna kata orang tua tu, dia tua dah kalau tak mau ubah, berarti dia berapa puluh tan sampah yang sudah dia buang. Kita kena jaga an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Allah Ta'ala suruh pelihara alam ni. Siapa khalifah ni? Manusia. Setiap yang ada kepala, setiap yang waras, kitalah yang memelihara alam sekitar ini. Dosa kalau kita tak jaga. Sebab tu sampah sarap kena jaga elok, buang pada tempatnya. Tapi tak hari ni. Cuba kita tengok di England, walaupun negara yang tidak diisytiharkan sebagai sebuah negara Islam, tapi tengok sungai Thames, sungai yang ada menara dua tu, betapa bersihnya. Botol pun tak ada yang dilemparkan. Italy, ada apa sungai yang macam Melaka tu buat tu, sampah ada tak? Tak ada. Itu negara yang bukan mengisytiharkan Islam, tapi kita mengisytiharkan Islam, sampah berpuluh-puluh tan sehari. Itu dia nak abang kata, keseimbangan tidak berlaku dalam jiwa kita yang kita mengaku sebagai orang Islam. Dan keselarasan alam ciptaan Allah Ta'ala dah selaraskan dah. Bagaimana kehidupan manusia yang sesuai dengan alam sekeliling dia. Kita iklim khatul istiwa, kita dah sejuk sikit, panas, udara lembap. Belah orang putih pula mereka sejuk sungguh, panas, luruh habis dan sebagainya. Kalau kita pergi belah Mekah kan, boleh pecah biang mulut kalau sejuk, tak tahan. Tapi Allah Ta'ala buat tu ikut keselarasan masing-masing. Kemampuan yang Allah Ta'ala buat, orang ni layak duduk di sebelah tempat sejuk, ya layak. Kita try pergi duduk, tak boleh dan takkan mampu. Kalau belah Afrika kita boleh duduk tak? Rambut ketiang habis, tengok kali bulu ketiang habis, tak ada. Tidak panjang macam teknik rebonding, pergi duduk Afrika ketiang habis, jadi ikal mayang. Sebab apa? Allah Ta'ala dah selaraskan kehidupan yang macam mana. Itu kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang mana setiap unit alam ciptaan Allah ini memerlukan unit yang lain untuk menjamin kewujudan dan kestabilannya. Saling perlu memerlu di antara satu sama lain. Kalau kita sebuah negara Malaysia saja tidak ada penggabungan dengan negara-negara lain, kita tidak akan wujud keharmonian dan kestabilan. Bagaimana Allah Ta'ala ciptakan sebuah negara dan sebuah negara yang lain, kita ada duta, kita ada perhubungan, kita ada komunikasi. Maka kesemua itu adalah unit-unit untuk menjamin kewujudan dan kestabilan sebuah negara yang kita dengan orang lain. Tidak macam Singapura, sebuah negara yang paling mahal di dunia sekarang ini. Dalam kajian menyatakan sebuah negara paling mahal, kos sara hidup yang paling mahal di dunia. Apa yang paling mahal? Kita tengok seluruh negara memerlukan servis perkapalan Singapura. Yang daripada China, mereka hanya mengontrol, mesti melalui port ataupun dermaga Singapura. Kalau tak salah dia tersibuk di dunia, pelabuhan tersibuk di dunia kan nombor 2-3 lah. Bayangkan, income yang tu saja pun cukup hebat. Sebab tu mereka sebuah negara yang begitu hebat. Kestabilan mereka pelihara betul-betul. Kebersihan, kestabilan, kekayaan, kekuatan. Nampak tak? Kalau kita ada orang macam tu, kalau ada cantik lah. Kita jual ayak kat mereka pun selagi mana bumi, bulan dan bintang ada, sign kontrak. Murah jual ayak kepada Singapura selagi bulan dan bintang ada. Bila bintang nak habis, pakai mak dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebut satu unit dari kejadian alam ini tidak mungkin wujud dalam keadaan stabil tanpa kewujudan unit yang lain. Tidak ada pokok-pokok yang besar, kemudian ada pokok-pokok yang kecil, yang sederhana. Kesemua itu adalah untuk kegunaan seluruh umat manusia. Pokok getah
toreh keluar susu, lepas tu pergi balik tikfik mai balah. Mana kata ada dah saling bantu membantu? Ada. Tikfik kata aku mai tolong kutip. Bagus ya, aku kan mencuri, aku mencari. Pakcik buat kerja pakcik, saya buat kerja pakcik, saya buat kerja saya. Oh ni. Puluhlah turun pagi-pagi motong getah buat sekerak. Cik, tuan rumah balik minum kopi, lepas kutip dah sekerak. Bagus sungguh. Tu makna kata satu unit membantu satu unit yang lain. Kemudian kau apa lagi yang saling bantu membantu? Bermacam-macam di persekitaran kita. No? Kita beli kereta, orang buat stesen minyak. Kalau stesen minyak ada, kereta tak ada, minyak siapa nak beli? Jadi saling bantu di antara satu sama lain. Allah Ta'ala mengilhamkan kepada manusia semua itu. Kita manusia kena guna pakaian. Kelang pakaian tak ada, kita nak pakai apa? Berebut dengan bini. Bini terajang mampu. Mai okey aku tak ada kain. Mana kata saling bantu membantu. Satu kerja yang Allah Ta'ala ilhamkan, satu benda, bermacam-macam orang boleh buat. Jadi kita sebut tadi nyamuk ada, Allah Ta'ala ilhamkan kepada manusia buat kilang ubat nyamuk. Kemudian ada pelanggan yang membelinya, ada peniaga yang mengedarkannya, saling bantu membantu. Kewujudan alam yang seindah dan sekemah ini tidak akan terjamin keselamatan dan kesejahteraannya tanpa takbir dari Allah yang Maha Berkuasa. Dalam hubungan ini Allah Ta'ala telah berfirman, "Lau kana fihima alihah illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rosak binasa. Maha suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Bayangkan berapa ribu tahun dalam kajian sains menyatakan berapa juta tahun alam ini, bumi ini, berapa juta tahun. Kalau kata ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, Allah Ta'ala jamin dah keduanya itu telah rosak binasa. Langit dan bumi sudah tentu akan rosak. Dia kata aku nak bagi hujan belah batas. Weh, mana boleh, kemarin baru bagi, kita stok kan, bagi belah lain pula, hancur. Betul tak? Kita laki bini pun tak apa, kadang-kadang tak sebulu. Bini kita bocak raya ni buh warna hijau. Oh sorry, warna biru. Kau ni nak buh hijau, kau nak biru. Tak boleh kan ni rumahku pun tak kira ke, aku duduk jaga rumah ke, buh biru ke. Tak boleh bang, tak boleh balik kampung hang. Laki pun ikut buh biru. Lah kali dia buh hijau sikit kat tiang. Nampak tak? Dua ketua. Satu kapal bukan ada dua nakoda, selerak juga. Apatah lagi alam semesta yang maha luas ini, yang besar ini. Kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah, kata Allah, sudah tentu akan rosak langit dan bumi dan apa yang ada keduanya. Sebab itu Allah yang Maha Esa yang mentadbir, yang memelihara alam ini, yang Maha mengetahui, yang memberi segala-galanya keperluan kepada makhluk yang ada di atas muka bumi ini, di udara, di lautan, di dalam tanah, yang kita tak tahu, semua Allah Ta'ala bagi. Bayangkanlah tuan-tuan, dulu kalau kita dengar orang belah cacing, pelik tak? Pelik. Lah buat bisnes belah cacing, pelik tak? Satu pelik. Siapa pergi makan? Orang pergi makan. Dulu ada cacing orang pergi makan tak? Tak. Harimau di dalam hutan, siapa bagi makan? Esok tuan-tuan pergi hutan ke belah baling ke apa, pergi cari harimau. Nyau, nyau. Pergi. Silat-silat kau nak nyau, ngak pala selerak. Tapi siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang dah mengatur satu persatu. Harimau, hari ni makanan hang hak ni. Singa, esok makanan hang tu. Ikan di lautan, ikan temenung sekilo RM1 lah ni, RM12. Siapa bagi makan? Ada nelayan bagi makan dedak. Bagi makan dedak bila nak ambil? 6 bulan lagi pak. Tapi tiap-tiap hari orang ambil, tak pernah habis daripada zaman Nabi Adam sampai hari ni. Siapa bagi makan ikan temenung? Esok kita beli, hari ni kasak ni 4 jari. Esok kecil lah 3 jari. 3 jari RM12. 4 jari RM14 kilo. Nampak tak? Yang Allah Ta'ala buat kepada kita menurut
ketentuan-ketentuan yang Allah Ta'ala kehendaki. Siapa pergi makan? Kita seronok pergi market, kilas-kilas belakang tangan yang ni sekilo no? Balik makan sedap. Siapa yang buat? Allah Ta'ala. Tu pun kita lupa nak mengucap alhamdulillah allazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Terlupa, masya-Allah. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Kita lupa kepada Allah, sedangkan Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada kita berupa makanan. Kemudian disebut Maha Suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Allah Ta'ala bertahta, bersemayam di arasy yang kita tak dapat nilai. Bayangkan betapa hebatnya singgasana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tokong-tokong hak banyak tu dia, tu bukan Tuhan, tu hanya kepercayaan mereka. Ini tokong angin, ni dewa api, ni dewa matahari, apa? Adalah dewa matahari bagi makan susu. Dewa Durga. No, tai pusam kan. Tu hak batu hitam hak lain 3 tu. Ada 3 lane tu. Tu dewa Durga, mai tai pusam usung susu, pi jurui. Kalau kita usung jurui 4-5 timba kita pun lemah kan. Ni tokong batu kepercayaan. Esok-esok di akhirat maka terimalah masing-masing. Nauzubillah min zalik. Itu yang pertama. Yang keduanya pula apa? Saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa Allah tidak mencipta alam ini tanpa tujuan atau untuk bermain-main saja. Kerana perbuatan sia-sia dan main-main yang tidak punya tujuan itu tidak layak bagi Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala buat apa pun bukanlah benda itu sia-sia. Bukan saja-saja. Yang saja-saja buat apa? Kita beli kereta kontrol saja tu, yang pakai minyak petrol beribu duk belek tu. Orang belek biji tasbih, dia dah belek duk pomen tu beribu. Beli kapal terbang kontrol, balik simpan elok. Laki beli jenis tu, bini lah jenis beli mangkuk-mangkuk ayun ni. Pi Cina buat beli puting kuih ayun. Anu beli mangkuk ayun ni, beli macam-macam lah hal ni. Sia-sia nak kita buat, sia-sia. Bukan nak bagi kita guna pun. Perhiasan saja. Mana ruang sudut yang tidak dipenuhi? Dipenuhi dalam rumah. Akhirnya apa akan jadi? Sia-sialah jadinya. Kain baju di rumah kita pun ada apa almari. Ada yang tak pakai langsung pun ada. Nak bagi ke orang sayang. Masya Allah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sahabat puji Rasulullah ni pakaian Rasulullah cantik, Rasulullah terus bagi. Kita ada, duk kembang muka tu. Oi, baju orang segak tu. Mahal beli. Mahal apa? Tarah-tarah kita ni pakai baju hak 100 pun orang kata macam RM15. Kalau hak tarah orang turun Porsche. No? Porsche Canyon ke apa, dia pakai baju RM5, orang kata RM500. Nak ke begitu? Beli Porsche Canyon tu. No? Dia beli baju benda RM1 tu. Oi, ni baju mahal. Sorry. Pasal apa? Turun Porsche Canyon. Kita dekat turun wajah tu. Turun-turun pakai baju mahal 300-400. Oi, hang beli baju benda tahu tak? Tu dia. Silap-silap kita beli Porsche, orang tanya, "Reba hang, buah hang tu mana?" Depa ingat kita kuli dia batak. Dia. Tu beza dia. Tu sebab apa? Penilaian manusia. Kita beli ni benda-benda tu biarlah bermanfaat. Apa jua yang kita ada, mudah-mudahan biar ada manfaat bagi kita. Esok dia akan tuntut. Hatta Al-Quran yang ada di rumah kita pun tak dibaca, dia akan menghadap Allah. Allah, ya Allah, aku berada di rumah kawan ni lama, tapi dia tak baca aku. Esok kita kena jawab. Tidak? Kena jawab. Sebab ia menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat. Kemudian disebut lagi matlamat dan tujuan Allah menciptakan alam ini sukar difahami secara terperinci kecuali melalui seorang rasul yang diutus Allah atau melalui wahyu Allah. Dalam hubungan ini Allah Ta'ala berfirman yang mafhumnya, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu untuk bermain-main saja dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Suci Allah, Raja yang sebenarnya, tiada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita anggap Allah Taala ni buat apalah benda-benda yang mengganggu gugat kita. Kita naik motor, ada agas-agas pak masuk mata. Kenapalah Allah Taala ciptakan benda macam ni? Kadang-kadang masuk ke debak kata merah 3-4 hari merah mata. Sembang dengan orang sebulan. Sembang mata. Orang jadah. Naik motor bagi mata datang tanya mampu bang. Nampak tak? Kita manusia ni Allah Taala sebut dah. Kalau kata senang dia lupa pada Allah. Kalau rugi kalau mai suatu musibah kita mengungut. Allah Ta'ala sebut dalam satu firman Allah yang mafhumnya, kalau diberikan keuntungan dia kedekut. Makna dia Allah Ta'ala habaq yang tu kita faham. Bila senang ni kita lupa pada Allah, bila susah kita ungut. Betul tak? Kita pergi hospital, kita tanya orang pasal apa. Aduh lah, tidak ni elok dia bukan kedarah nasi 3 pinggan sepa tak lalu. Tu nama dia ungut. Betul tak ungut? Kalau 100 orang dia rungut gitu, berarti tidak redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit macam-macam hari ni. Tapi sukarkan Nabi kata aku heran kenapa orang rungut sedangkan kesakitan yang Allah Taala bagi itu membayar fidyah, kafarah Allah Taala bagi dan diberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar. Boleh kan sabar? Sembang boleh. Saya bila tahu start mutu tak hidup dia nak main ke? Berangi ke? Start mutu tak hidup nak berangi ke? Kita dah pergi ajak orang kan? Oh kena sabar tak kena orang kita. Start tak mau hidup. Hei, dia geram, dia kencing gigi. Rupanya fikir-fikir ni, oi aku duk ajak orang macam ni rupanya. Sebab dia tak berdaya getih. Start dia berdaya ke depan kata, dia nak keluar. Dia keluar macam tu kata manusia. Dia tak pergi ke mana Cuma kalau kita sabar, dapatlah pahala dia. No? Di hospital ni macam-macam penyakit. Sebab tu kalaulah orang tanya kita hari ni bagaimana apa abang, alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan kita sakit, cuba memuji Allah dalam keadaan apa pun. Alhamdulillah. Hari ni banyak orang masuk hospital pasal apa? Tension. Mau tak tension? Awak macam ni? Kita duk simpan duit banyak dah nak pergi haji, anak kita balas apa dah. Nah, masuk hospital terus. Anak pun pandai jawab, hatta bapak ni nak pergi ke mana? Pergi ke anak lah dia. Puluhlah simpan harta tu nak pergi tebuh haji. Tengok cerah dah, dia balas dah. Masuk hospital siapa? Terkejut, pening kepala, semua dah. Fikir siapa? Bab anak. Tuan-tuan kan, nak fikir tu. Kita sebab tu kalau kita tak betul akidah ni, kemudian kita tak turunkan kepada anak-anak, lagi serabut dah. Manusia hari ni tertumpu kepada dunia sehingga kesilapan sedikit yang datang kepada mereka, dia pun kaji macam mana benda ni boleh rugi, macam mana benda ni punca dia macam mana. Tapi kita tak cuba kaji kenapa Allah Ta'ala buat yang tu, hikmah dia. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang kedua, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala buat ni bukan sia-sia. Macam kabar terbang tu je tu, bukan sia-sia. Ada hikmah di sebaliknya. Allah Ta'ala nak suruh kaji, tengok apa hikmah dia, apa pengajaran yang kita boleh buat. Macam yang baru ni, orang gila buang Quran dalam tandas kan, di Terengganu tu. Apa hikmah dia? Kita ni ikut persepsi kita. Ya Allah, siapa punya bengong buat kerja ni, siapa punya jahat buat kerja buang Quran ni. Fikir balik secara positif, kenapa Allah Ta'ala buat itu? Sudah tentu ada sebab musabab dia. Yang buat tu orang gila, sakit mental. Awak dia tak kacau tokong Hindu, dikatok tokong Hindu faham. Biar Tok Siak dia report polis kan. Tapi dia buang Al-Quran. Fikir balik rupa-rupanya Al-Quran hari ini bukan lagi dibaca dan dihayati. Ada yang setengah baca tapi tak menghayati. Cuba kita baca dan menghayati elok. Takah sakit mental tu pun dia pun duk parti lama dah. Aku tengok Quran ni seminggu dah duk tang ni, bergerak apa pun dah, ambil lempak bah. Mana tahu?
Betul tak? Quran ni aku tengok ni 3 tahun dah elok tak pernah terjejah. Quran di rumah kita pun kalau duk elok tak terjejah, mana kata kita tak nak baca. Kita tak dalam cermin orang tu Quran. Itu kenangan mahar aku kat isteri aku dulu ni. Dah baca. Mana boleh baca tu? Tu dia. Hak tu apa? Kenangan. Serah belanja bini aku dulu tu Quran. Ni mahal ni. Hang tengok kulit tebal tu. Aku nak pegang saya takut celak. Perempuan tak baca. Bila kita tengok Al-Quran yang gelebek sana gelebek sini, makna kata tuan dia baca. Esok dia akan datang ngadap tuan dia minta syafaat pada Allah. Ya Allah, aku Al-Quranul Karim nak mohon syafaat padamu ya Allah bagi tuan aku. Tu dia yang membaca. Dapat pahala, dapat ganjaran kan? Ni main ngadu ya Allah, natang buruk mak ayah ni tanah baca aku ya Allah. Mampu dia panggil natang buruk mak ayah terus. Buat perhiasan lah. Na'udzubillah min zalik. Baca dah tuan. Kata orang baca pun balik tengok belek-belek selok-selok, biar orang kata dia ni baca kuat ni. Padahal kita belek belek pun dapat pahala juga. Dapatlah sebahagian ataupun sekurang-kurangnya kita mendapat pahala. Kemudian yang ketiga, dia kata Muslim di sudut akidah, saya mestilah mengimani dan meyakini bahawa Allah telah mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab untuk tujuan mengajar manusia mengenai Allah dan memberitahu mereka tentang matlamat kewujudan mereka di dunia ini dan ke mana akhirnya penghidupan mereka. Kita tak boleh bantah pasal apa Allah Ta'ala wujud jadikan aku dalam keadaan susah miskin macam ni, buat apa? Jangan sesekali mengeluarkan pertanyaan yang sedemikian. Jangan sesekali kalau kiranya kita rasa beriman kepada Allah dan Rasul, jangan mengeluarkan pertanyaan penafian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awaklah aku tak kaya, jangan. Awaklah aku tak handsome, jangan. Tapi saya handsome semua. Bukti. Mui belagak lah. Seorang cikgu di sekolah dia panggil saya. Ni dia kata ada penghargaan awak. Dia kata cikgu tu kata saya ajak bahasa Malaysia, tajuk tentang segak, dia kata. Dia kata cikgu, dia kata segak ni sesuai untuk orang lelaki. Di sekolah kita siapa segak? Dia kata ada anak murid dia angkat, dia kata Ustaz Ilyas segak, dia kata. Tu dia kembang bungkuk tak kira, dia kata. Sampai kelar doktor bini saya segak. Orang lain tak boleh kata lah, orang lain kata mampu. Bini kita memang dia mengaku kita segak. Tu ya. Kalau orang lain kata segak, tak guna sedih. Tu sembang kata lawak lucu lah cikgu abang tu. Kita pun kembang bungkuk lah. Tali pinggang mungkin nak putih lah. Kemudian yang Allah Ta'ala bagi mai kepada kita ni lah seorang Rasul yang nak bagi tahu kepada kita bahawa yang menciptakan alam ini adalah Allah SWT melalui kitab. Kitab tu bukan direka khas oleh Allah, oleh Rasulullah, tetapi Allah sendiri yang menurunkannya. Banyak benda ni yang dinafikan oleh orang-orang yang ingin menghentam Islam daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku, yang menuduh Rasulullah mengarang, menulis Al-Quranul Karim. Daripada dia ditabatkan menjadi Rasul, di mana Sayyidatina Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai sepupu dia, adik-beradik dia, iaitu seorang penganut Nasrani, kitab, ahli kitab yang dulu, tapi dia tidak menyeleweng lah. Maka saudara kepada Sayyidatina Khadijah ni, itu ialah Ruhul Qudus, yakni malaikat Jibril. Sedari daripada itu Rasulullah menyebarkan Islam pun mereka menyangkakan apa? Ni mesti Rasulullah Muhammad berpakat dengan kawan adik-beradik Sayyidatina Khadijah ni untuk mencipta Al-Quran. Sebab tu berbulan-bulan Allah Ta'ala menghentikan wahyu sehingga saudara Sayyidatina Khadijah tadi meninggal. Nak membuktikan bahawasanya Al-Quran itu bukan pakatan, bukan yang dicipta, bukan ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang meninggal itu sudah meninggal, barulah turun pula wahyu.
yang begitu cantik dan indah. Ramai yang menuduh Rasulullah mengarang Al-Quran. Dan Al-Quran hari ini sampai kepada kita adalah menceritakan untuk kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberitahu matlamat kewujudan mereka di dunia. Siapa? Kita ni. Rasul bagi tahu apa yang Allah Taala mau bila Allah Taala mencipta kita, apa tujuan kita. Tujuan kita apa? Matlamat kita Allah. Apa kerja yang kita buat? Lillahi Taala. Apa juga kecil ataupun besar, wajib ataupun sunat, lillahi Taala. Tujuan kita yang tu. Allah Taala bukan saja-saja, Dia uji kita berdasarkan sesuai keimanan kita. Maka orang pun tiru Allah Taala, buat periksa ikut sesuai kemampuan ilmu yang diberikan. Orang yang nak periksa SPM, dia takkan bagi soalan STP. Orang nak periksa UPSR, dia takkan bagi soalan UP apa SRP macam dulu. Dah, dia bagi ikut kemampuan, ikut tahap, ikut level dia. Maka Allah Ta'ala pun buat macam tu. Aku bagi uji pada hamba-hambaku sesuai dengan iman seorang. Macam ustaz, dia bagi cara ustaz. Orang ingat ustaz hebat sangat. Dah, orang lain lebih hebat lagi. Ustaz pun kadang-kadang tak termampu. Kalau panggil ustaz, tinggal start lah. Start. Dia tak panggil ustaz, panggil start lah. Itu seriau. Jangan main tuan-tuan. Kesabaran yang Allah Ta'ala bagi kepada orang bukan dia sama. Ustaz terani, orang terani. Oh dah, setengah tahu ustaz apa no, pahala banyak. Dia tak teruk. Yang tu kita seriau. Jangan cerita lah kan. Walaupun dia hafiz, hafal Quran 30 juzuk. Cabaran lagi besar. Hang ibadat kuat no, jemaah tak nak monti mau tu, lagi ujian kuat sesuai dengan orang yang macam tu. Jadi janganlah kita menafikan hak Allah Ta'ala ke atas kita. Sebenarnya dia menguji kita itu kerana sayangnya Allah kepada kita. Setiap apa yang lulus ujian kita, maka ganjaran yang begitu hebat, yang begitu besar ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita menafikan hak kita daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi sebut lagi, saya mestilah beriman ke bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir dari para rasul yang diutuskan Allah. Yang ni pun kena beriman, wajib kita yakin untuk menjaga akidah kita. Siapa yang mengaku rasul sesudah Nabi Muhammad wafat? Musailamah al-Kadzab. Nama seorang lelaki yang mengaku dialah rasul, dialah nabi sesudah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Bakar mengisytiharkan perang dan berjaya membunuh di salah satu kebun kurma, Musailamah al-Kadzab. Dan hari ini, dunia hari ini banyak yang menentang hadis, anti hadis. Cerdik orang ini, berani, sombong, bongkoknya mengaku anti hadis. Dan mereka dah hujah-hujah mereka sendiri. Kita nak buat ibadat macam mana tuan-tuan kalau Rasulullah bukan orang yang menjelaskan kepada kita? Siapa kita? Nabi Nuh Allah Ta'ala ilhamkan, perintahkan kepada dia buat kapal. Siapa yang menjelaskan? Siapa yang menerangkan pada dia nak buat kapal? Allah Ta'ala ilham kepada dia, cari ahli orang yang buat kapal. Dia tak lukis dalam Quran cara nak buat kapal macam mana. Sembahyang, Nabi kata, Al-Quran kata aqimus solat, dirikanlah sembahyang. Dia tak lukis cara nak sembahyang macam dalam buku kungfu kan. Buku kungfu tak apa, dia lukis nak buat pergerakan macam mana. Dalam Quran dia tak tulis, dia tak lukis cara nak sembahyang. Siapa menjelaskan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa anti hadis ni? Yang nak sembahyang, nak berpuasa, yang nak berzakat, yang nak buat segala ibadat, siapa jelas? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menyangka bahawa hadis itu tidak penting? Masya Allah, hebat, beraninya orang ini menentang Allah dan Rasul. Waktu kita kena beriman kedua-dua, Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama di sini, beliau telah dibantu dan diperkuatkan Allah dengan Al-Quran
sebagai mukjizat yang kekal abadi. Rasul mai kepada manusia, siapa yang bantunya? Alat bantu dia ialah Al-Quranul Karim. Kalimah-kalimah yang cukup indah, susunan bahasa dia, dialek bahasa dia yang cukup indah. Al-Quran diturunkan dalam 7 lahjah, 7 dialek. Kita ada bahasa Kedah, ada bahasa Kelantan, ada bahasa Ganu, ada bahasa Johor. Itu dialek kita. Al-Quran diturunkan 7 bahasa, 7 tapi makna yang sama. Jadi kita dengar baca Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita kata kole-kole tentang apa? Betul. Itu adalah lahjah. Riwayat kawan ni itu betul lah kah? Tapi janganlah dia pergi mengaji belah Mesir, Syria ke, balik-balik baca yang tu. Tu imamnya itu ambil timah puk pula dia. Sebab apa? Mengelirukan jamaah. Ada tengah pergi mengaji Mesir, balik-balik nak buat cara Mesir. Mana boleh? Kita jenis pakai kain melekat. Ini pakai baju Melayu. Dia nak buat cara Pak Arab mampu. Pak Arab bukan kira dia. Kita kira budaya kita. Dan selagi mana tidak melanggar syarat, ya silakan. Ni balik baca dialek hak belah-belah Arab buat. Kita dengar dia ni baca apa? Fatihah ke apa dia? Ada jenis tu. Baca Fatihah tak mau pakai bismillah. Mana boleh? Hang balik main tempat hang baca bismillah. Hampir mengaji ikut Imam Syafi'i, Imam Malik kata tak ada baca Fatihah. Tak ada baca bismillah. Imam Syafi'i bismillah tu termasuk 7 ayat dalam Al-Quran, dalam Fatihah. Ni dia boleh dah baca macam tu Imam Mekah lah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada bismillah dah. Kita pun nak buat yang tu. Apa hujah hang? Tak boleh. Jangan mengelirukan orang. Tuan-tuan jaya Datuk Imam keliru orang. Banyak. Kadang-kadang hak panjang dia pergi pendek, hak pendek dia pergi panjang. Tu macam tahiyat akhir tu. Tahiyat akhir pendek lah kan. Takbir intiqal ada. Allahu Akbar. Sudah. Dia Allahu Akbar. Jemaah belakang mengkit terus. Tinggal. Betul tak? Tu kadang-kadang imam dia kena faham konteks. Dah tahiyat akhir dah. Sujud terakhir kan. Dan tahiyat akhir duduk Allahu Akbar. Habis. Dia pergi tarik 16 rakaat. Hak jemaah belakang tu mengkit-mengkit apa tu imam duduk? Sebab dia menggunakan kaedah mengelirukan orang. Nauzubillah min zalik. Itu peringkat tu imam. Tu imam ni macam-macam. Saat dia pakai jubah, saat dia pakai lilit serban kot ni, saat lilit serban kot ni, orang semua pening kepala. Tu imam ni buat, yang ni apa tak tahu. Esoklah tu imam ni, apa tak tahu. Pam kali baru tahu. Jadi Allah Ta'ala bekalkan Al-Quran sebagai pembantu, alat bantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti yang orang lain tak tahu, tetapi Allah Maha mengetahui dan mengutus utusannya dengan memberi mukjizat Al-Quran yang orang lain tak boleh nak tiru. Siapa boleh tiru Al-Quran sampai hari ini? Tidak mampu dan tidak terdaya, dan pasti tidak akan mampu untuk mengarang walaupun satu ayat, apatah lagi surah, sudah tentulah tidak mampu. Jadi Al-Quran yang mereka kita hari ini adalah mukjizat Rasulullah yang kekal sampai hari kiamat. Kenapa dikatakan mukjizat? Orang lain tak mampu untuk meniru dia. Dan bila kita baca, sedap, indah didengar. Fatihah kita duk baca sehari semalam 17 kali. Itu dalam sembahyang fardu saja. Kalau campur dengan sunat-sunat apa lagi, lebih lagi lah. Pernah kita jemu? Tak pernah jemu. Kalau lagu dengar 2-3 kali meluat. Kalau aku kaya, tu kaya tak minyak apa? Bila trik pun tak lepas nak bayar dia. Lepas tu kita jemu. Tapi Al-Quran sebutlah banyak mana pun, kita tidak akan pernah jemu, kerana ia adalah mukjizat yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita melalui seorang Rasul yang begitu agung sifat dia, yang begitu hebat wibawanya. Jadi tuan-tuan, kita perlu mengambil iktibar ini sebagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib meyakini bahawa Allah yang mengutuskan Rasul, bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Yang bawa kepada kita satu matlamat dan tujuan untuk berjumpa Allah
dan mendapat ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sekadar sebagai memenuhi ruang waktu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendidik dan mengajar kita supaya akidah kita ini tetap dipagari dan terpelihara sampailah kita menemui ajal, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan ini harapan kebimbangan dan kerisauan kita. Maka bila kita faham, taburkanlah ke dalam jasad-jasad isteri dan anak-anak kita. Jangan sampai mereka berselerakkan sedangkan kita berada pada jalan yang lurus dan benar, tetapi anak-anak kita berselerakkan. Auzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita harap Allah Ta'ala akan didik dan fahamkan kita dalam urusan agama, insya-Allah. Terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.